Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siapa yang dah bersama ya, kita ucapkan selamat pagi Ahad. Alhamdulillah. Terima kasih ni dah ada yang dah masuk. AD9 Noni ya. Nur Syamim, Zakia, Nur Fazilah, Muhammad. Ya, terima kasih. Wave ya. InsyaAllah alhamdulillah kita pergi pagi ni kita pasang niat. Kita gunakan teknologi yang ada ni dan masa dan kesempatan yang ada ni mengambil sedikit cakna untuk tahu apakah perkhabaran yang ada di sekitar kita. Kepada bila kita dengar tentang apa yang berlaku kepada remaja bernama Huda ni Huda Al-Juma di Otago tu, kita rasa sangat orang kata ada kesan terus sebab kita sendiri pun berhijab dan mungkin cabaran yang dihadapi oleh setiap orang tu berbeza-beza. Mungkin kita di Malaysia ni kita mungkin sebab kita majoriti yang tak pakai tudung tu pula yang mungkin merasa agak canggung atau mungkin kalau kita tanya betul-betul mereka mungkin akan bagi tahu mereka pun rasa didiskriminasi juga dan oleh kita yang majoriti ni. Yang itu memang biasalah, siapa yang majoriti selalunya dia akan tak perasan pun yang orang yang minoriti dalam kumpulan dia tu sebenarnya selalu terasa hati ataupun rasa macam tidak diberikan kesempatan dan keadilan Jadi tapi kalau kita sendiri berada di tempat yang kita pula minoriti, tak tahu berapa ramai antara kita dah pernah pergi kat, mungkin pasti ada macam kalau doktor pergi jalan-jalan ataupun pergi, bukan jalan lah, maknanya pergi nak travel ke tempat lain, naik kereta terbang kita semua pakai tudung, yang lain semua tak pakai tudung dan nampak sangat kita daripada jauh dah tahu dah kita ni seorang Muslim sebab tudung itu menjadi satu identiti dan juga satu kalau nak kata promosi lah bahawa saya adalah seorang Muslim yang mempraktikkan agama saya. Jadi kalau kita orang lelaki kan, kalau orang lelaki Muslim dia tak berapa terasa sangat sebab bila dia tak pakai macam kalau dia nak ke surau tu kita nampak lah kan. Tapi kalau misalnya dia biasa saja, orang ingat dia orang Mexico kan, atau mungkin dia ingat orang daripada tempat lain yang tidak ada macam dia punya identiti dia tu itu sebab yang kalau katalah mereka mengenakan pakai kupiah ke kalau kita kat sini kan, tu nampaklah kita punya keislamannya tu identiti dia tu. Tapi kalau dia tak pun, kita pun maknanya dia tidaklah terlalu tertonjol macam kita ni. Jadi itu antara mungkin yang kita nak bincangkan sebab mungkin ramai antara kita yang tak perasan okey. So Mizan Sisters pun dah join in. Boleh request, okey. Okey, boleh. Nurul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar ya? Apa khabar pagi ni? Pagi Ahad ni? Okey. Baik, alhamdulillah. Pagi Ahad. Lepas tu pagi ni sangat tenang lah, sangat dia sejuk. Lepas tu kalau siapa yang masih lagi atas katil tu dah tak faham lah. Tak apa, sampai atas katil pun boleh dengar dah tak kerja. Sharing ni, insyaAllah. Betul lah. Itulah, itu yang best tu kan. Tak nak, kalau kata malas nak tengok muka Dr. Han dengan muka Yan pun tak apa. Dengar suara dia je pun tak apa kan. Okay. So kita tunggu Dr. Nurul untuk masuk pula ni Yan. Jadi sementara tu mungkin Dr. Han nak lalukan dululah kita start off lah, dah 10-2 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua Alhamdulillah bersama dengan kami dalam slot IG live khas khabar hijab dari seberang Justice for Huda Jadi cerita hijab ni memang tak pernah putus dan untuk makluman kan, bulan Februari ni adalah bulan hijab sedunia yang dimulakan saya sudah 10 tahun jugalah untuk memberikan ruang kita menonjolkan hijab itu sebagai satu identiti seorang wanita Muslim Jadi
sebenarnya macam-macam niat orang pakai tudung ni kan. Ya, ada yang masing-masing lah. Ya, tetapi mari kita awal-awal ni kita orang kata luruskan niat itu, bahawa kita sebenarnya mengenakan ya secebis kain menutupi kepala kita, leher kita, dada kita ni kerana kita ya memahami dan mengimani bahawa inilah cara yang sebagaimana yang digariskan ya di dalam Islam untuk dipakai oleh wanita wanita muslim begitu. Jadi dan of course bila macam tu kalau kita tengok dari sudut hukum fiqh dia, niat dia mestilah lillahi ta'ala ya, hanya kerana Allah, bukannya atas sebab lain ya kan. Jadi apabila kita memakai tudung ni, kita tahu batas-batas aurat kita, dengan siapa yang kita boleh buka aurat, dan paling tidaknya nak nampakkan rambut dengan tidak tu kita jelas. Jadi kebanyakannya bila kita keluar ya memang kita akan menutup orang kata kepala kita, rambut kita ya, dada kita, leher kita semua ni, dan itu menjadi satu yang sangat menonjol. Betul tak Yan? Maknanya dan macam Yan sendiri ada pengalaman belajar di Otago New Zealand sendiri yang kita nak bincangkan ni. Jadi mungkin Yan nak okey, Dr. Han nak kenalkan dulu Yan ni. Yan adalah Dr. Nurul Izzian Zainuddin, seorang pakar pergigian daripada Universiti Malaya yang juga merupakan exco kepada Mizan ya, Muslimah Interzone and Networking. Jadi hari ini kolaborasi antara Mizan dengan Akademi Dr. Han. Dan Dr. Han jumpa Izzian ni masa Dr. Han pergi ke 2017 New Zealand pada 2017. Masa tu Dr. Han buat sabbatical kan. Jadi masa tu Yan baru je masuk buat you punya doctorate kan Yan. Kita sama-sama explore. Betul, Dr. Han pergi sekali lagi. Ya, masa tu dia pun baru lagi. Duduk dengan rakan-rakannya. Dinner ni sangat kecil sebenarnya kalau ikutkan pekan dia ya. Dan 2019 Dr. Han pergi lagi ya ke Otago, dan masa tu kita bersama lagi. Masa tu Yan dah nak habis dah. Dan kita ada satu pengalaman sangat istimewa di mana Otago Girls High School ni minta Dr. Har memberikan satu kelas pendidikan kesihatan seksual dan reproduktif ya kepada sekelompok anak-anak yang sebenarnya dari adalah pelarian Syria kan sebenarnya Yan. Macam ni Yan, cerita sikit. Dr. Har ada gambar dia ni ada lagi gambar dia. Yang cerita dulu macam mana sebenarnya yang Dr. Har boleh kena panggil kat situ tu. Kita ceritalah pengalaman Dr. Har. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Thank you for tuning in. Pertama saya nak terima kasih Dr. Har for inviting saya dan sebagai wakil Mizan. Kebetulan isu ni memang sangat dekat dengan kita Dr. Har ya. Sebab kita terasa terpanggil nak buat sharing ni sebab kita rasa dekat sangat dengan adik-adik dekat Otago Girls tu. Sebab macam Dr. Har cakap lah, kita pernah ke sana dan kita bagi sharing berkenaan dengan masa tu pasal puberty yang Dr. Har memang orang yang selayaknya lah bercakap mengenai hal ini, especially kepada these Muslim girls yang most of them adalah Syrians. Okay, jadi di Dunedin ni, di New Zealand, polisi mereka sangat menarik. Diorang adalah satu negara yang memang sangat welcoming kepada banyak refugees lah. Tapi di Dunedin itself, diorang meletakkan banyak pelarian daripada Syria. Jadi adik-adik ini yang berada di Otago Girls ni adalah family mereka semua memang diletakkan di Dunedin, dan mereka dan Otago Girls is one of the schools dekat Dunedin ni lah. Jadi mereka tak ramai yang di sekolah tu, ada few tapi ada juga yang scattered around Dunedin. Tapi ketika itu kita cakap dekat a group of maybe 10 to 15 girls. Kak Nurul dah join. Kak Nurul alhamdulillah dah sampai. Sorry Nurul, tadi tu duk seronok bercakap tak perasan Nurul dah masuk dah. Teruskan. So ni dia Dr. Nurul Huda ya, Dr. Nurul Huda Tiahudin. Apa khabar Nurul? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh dengar ke? Clear. Okay, nice. Loud and clear. Ni pukul berapa di sana? Dah 3 petang? Kita dah 3.07. Ya, 3 petang. Okay, alhamdulillah. Dia orang dah nak high tea dah kata. Kita baru habis breakfast. Betul lah, itulah dia kan. Dunia yang berputar, dan New Zealand ni kita katakan
negeri yang paling dekat dengan Antartik, kan, dan daripada New Zealand tu sendiri sebenarnya Dunedin ni dia yang paling selatan kan, yang dah dekat bawah tu, dah jadi jiran tetangganya tu adalah kutub kutub selatan Antartika tu. Okay. So okay, Nurul, sila Dr. Har dengan Yan dan semua sisters yang ada sangat mengucapkan terima kasih atas keluangan masa dan juga kesudian untuk bersama ni ya. Kita pun rasa excited juga kan. Kita gunalah IG Live ni so tak terasa. Ingat macam Nurul ni sebelah rumah je kan ya. Macam tu je. Terima kasih kerana atas jemputan. Tadi sempat saya dengar the introduction dan tengah-tengah shock dengar Izian cerita dari Dividen dan refugee intake. So tak apalah, Izian teruskan your storyline. Tak ada just nak finish up macam mana Dr. Ha boleh ada get in touch with the Dunedin Otago Girls tu kan, Kak Nurul. Sebab untuk 2019 kita bawa lah Dr. Ha untuk bagi talk sikit dekat these girls untuk cakap mengenai puberty and womanhood semua. Dan kebetulan ya Kak Nurul, saya panggil Nurul tak apa, Dr. Nurul, tapi saya dah biasa. Audience semua minta maaf, saya dengan Kak Nurul ni satu batch dulu tapi kita orang lain speciality. Jadi masa dekat sana Dr. Ha sempat bagi talk kepada adik-adik ni lah, dan kebetulan Huda yang kita akan bincang pada hari ini, she was one of the girls there. Jadi atas dasar itu kita rasa terpanggil lah Kak Nurul untuk bagi sharing sikit, untuk bagi insight ataupun bagi satu menit, hopefully satu dunia lah, tapi pada time being Malaysians dulu untuk aware apa yang berlaku dekat sana. Jadi saya stop dulu kat situ Dr. Ha, kita boleh quote properly start awal je lah insyaAllah. Terima kasih ya. Sebenarnya masa tu Dr. Ha rasa sangat bertuah dapat jumpa dengan sekumpulan ni yang saya kata 10 ke 11 orang begitu. Anak-anak ni adalah anak-anak daripada keluarga pelarian Syria yang dibawa yang dijemput oleh New Zealand untuk datang, dan mereka semua bersekolah di Otago Girls High School ni, dan mereka sebenarnya tak dapat kebenaran daripada ibu bapa untuk ikut silibus ni ya Nurul, silibus yang disediakan oleh New Zealand tentang aspek kesihatan sexual reproductive ni. So they demand somebody Muslim untuk bagi Islamic input. So kebetulan masa tu Dr. Ha tengah datang masa dijemput oleh Musa, Malaysian Union punya student kan masa tu. Dan oleh sebab tu Dr. Har sempatlah pergi, dan yang interestingnya Nurul, masa I think I was introduced to the class, the teacher was mentioning we'll be very happy if you can spare your time with our new Kiwi students. Dia panggil new Kiwi je, dia tak langsung sebut Syrian refugee ke apa, and I feel that is very inclusive. And that was after March 2019 tau, yang selepas Christchurch shooting. So I think the awareness, the inclusiveness, semua tu sangat-sangat ni. Dan anak-anak ni saya ingat lagi masa dia are 13 and 14, they are so inquisitive, naughty. They know a lot sebenarnya, tapi dia orang tak bagi tahu kat mak ayah lah, biasalah macam anak-anak kita juga. But I realise that masya-Allah anak-anak ni tak tahu berapa lama dah dekat kemah pelarian sebelum datang ke New Zealand, but they are so determined and so bright untuk mereka memulakan hidup barulah di sebuah negara yang selalu jauh lah daripada kampung halaman, and I can really see that they are going to have a very bright future there. Tiba-tiba tup dengar pasal ni, and Huda, I said one of them Huda kan yang dia cakap, and then yang kata Dr. Ha tengok dekat whiteboard tu ada Dr. Ha tulis dekat, when I asked them to introduce themselves, tulis Iman, Huda was the second name that I wrote. And then Yan pun dia confirm kan from the Syrian friend, dia kata yes, and sekelah one of the gambar kat situ kan Yan. So I feel like, oh my God, Huda will be 17 now and still having had to face all this tu, rasanya sangat yang ni. So tu yang rasanya of course the best would be having Huda and her friends, but of course kita kena faham they are still actually recovering from the trauma, and it's really a big impact kan on it's an apa kata national punya affair kan, I think yes, a member of parliament pun talk about it. So lepas ni Dr. Ha bagi kat
Nurul untuk just explain kan. Dah lah yang cakap ni pun Nurul Huda. So, justice for Huda. Jadi, so, okay, Dr. Nurul mungkin bagi latar belakang sedikit. How on earth, you know, you are there, ya. Dah 11 tahun pula kat situ, ya. Dan kiranya, macam mana agaknya, ya, kiranya your personal involvement in this event following February 9th ni. Silakan. Terima kasih Dr. Har dan Izian atas jemputan ini, dan terima kasih kepada semua yang tuning in today. Saya Nurul Huda Muhammad Tiyahuddin, anak kelahiran Selangor. Mungkin it might be a bit confusing pasal sebelah saya tu Nurul Izian. Ramai Nurul. Ya, yang terlibat tu Huda, saya Nurul Huda. So dan masjid di Dunedin ni pun Masjid Al-Huda. So nama pun semua dekat-dekat. So saya datang ke Dunedin tahun 2007 kerana mengikuti suami yang belajar. Dia datang ke sini untuk jurusan PhD pada tahun 2007. So masa datang tu anak saya yang kecil belum umur 3 tahun pun lagi. So the first one was not even 7. So berada di sini 4 tahun sehingga suami habis belajar, kemudian kami balik ke Malaysia. Lepas tu dapat peluang pula untuk suami bekerja di sini, so kami datang semula ke sini pada tahun 2015. So collectively ni dah tahun ke-11 lah kami berada di sini. So alhamdulillah, Dunedin ni seperti yang Dr. Har kata sangat kecil. I think rakyatnya dalam 250,000 orang je. So mungkin macam Tanjung Malim ke atau Teluk Intan ke, kecil je. So yang menjadikan dia macam ala-ala famous tu kerana ada University of Otago, which is the oldest university in New Zealand, dan juga dari segi pergigian the only university in New Zealand. So semua dentist di New Zealand ni pergi satu university je. Orang semua alumni from the same university. Dan health, dari segi health tu dia universiti yang ranking yang agak tinggi lah. Itu sedikit sebanyak latar belakang saya di sini. Saya bertugas di University of Otago di Jabatan Pergigian. Di sini department saya dalam bahasa Inggerisnya dipanggil Special Needs Dentistry. Di dalam bahasa Melayu, I was trying to think apa yang dalam bahasa Melayu kita pun tak pernah fikir. Special needs mungkin keperluan khas mungkin, keperluan khas agaknya. Keperluan khas. So basically untuk rawatan pergigian untuk mereka yang memerlukan keperluan yang lebih sedikit daripada general public. So basically patient kami ialah mereka yang ada masalah fizikal, masalah intellectual, mereka yang ada penyakit-penyakit yang sangat kompleks, dan juga ataupun mereka yang ada isu-isu mental health yang menyebabkan mereka tidak boleh dirawat oleh doktor-doktor pergigian biasa, mungkin atas masalah behavioral ke. So ada satu kepakaran khas untuk merawat pesakit-pesakit sebegini. So agak broad sebenarnya the specialty. Di Malaysia saya rasa ada 11 atau 12 orang pakar pergigian, dan kebanyakan mereka adalah graduan daripada University of Otago. Itu dia saya menjual University of Otago. Advertising pula. Okay, tak apa. Kita kena dapat latar belakang tu. So, Otago Girls, tempat kejadian ni adalah sekolah, one of the main girls school di Dunedin, dan dia sangat-sangat famous. Dia sekolah yang sangat lama. So, semasa Dunedin menerima
ex-refugee. Kita tak panggil mereka refugee lah. Mereka dah refugee dan dia dah jadi ex-refugee kerana dia telah diterima di New Zealand. Dan kebanyakan mereka akan pergi, anak-anak mereka pergi ke Otago Boys atau Otago Girls because mereka lebih, ibu bapa lebih gemar anak-anak pergi ke sekolah yang single sex. Dia tak mahu ada percampuran lelaki dan perempuan. So mereka lebih gemar anak pergi ke sekolah perempuan atau sekolah lelaki. So for many years the Otago Girls tu telah they've done a very good job, I have to say. So guru besar dia sangat hebat dan cikgu-cikgunya sangat proaktif pasal boleh jemput Dr. Har, mereka faham, they try to be accommodating kan bila parents macam agak hesitant, tak nak bagi anak-anak belajar mengenai sexual health through the regular syllabus, pasal syllabus mainstream syllabus di sini kan dia is a western country, so memang cara mereka agak open. Jadi parents agak risau, takut nanti ini akan implankan idea-idea dalam kepala otak anak-anak dara mereka dan nanti takut mereka ingin mencuba. So parents terus tak bagi. Tapi tak bererti parents tak mahu anak-anak ni dapat pengetahuan ini. Cuma diorang risau, diorang nak ada Islamic input, which is amazing lah Dr. Har ada di sini masa tu dan boleh beri kepada anak-anak ni. Dan yes, Huda sekarang dah kira kalau kat Malaysia form 5 lah, the final year of schooling this year. So what happened on that day was very unfortunate. Guru besar yang hebat tu telah bersara tahun lepas. So mereka sekarang ada guru besar yang baru. So basically new administrator lah di sekolah. Sebelum kejadian ni pun ada sikit-sikit kita dengar desas-desus benda-benda yang tak sepatutnya yang berlaku, seperti student banyak terima komplain tentang mereka di swearing. What's the word swearing in Malay? You know, other students maki hamun oleh student-student lain, which is not appropriate lah, tak sepatutnya dibenarkan di sekolah kan. Tapi this has not been, tidak ditangani dengan bijak oleh pihak sekolah. So saya rasa dia telah menyebabkan kejadian ini boleh berlaku. So basically apa telah berlaku ialah Huda dan 3 orang kawannya telah di approach oleh 3 orang pelajar yang sangat junior. Sebenarnya pelajar-pelajar yang buat hal ni budak macam budak form 1, bayangkan, budak baru. Pelajar-pelajar baru di sekolah itu. So mereka telah di-approach oleh pelajar-pelajar baru ni. So diorang tak kenal pasal budak-budak ni baru masuk sekolah ni. Dan budak-budak ni diorang datang cakap, oh can you teach us Arabic? So senior-senior yang ni pun excited lah nak ajar Arabic. Kata, oh yeah sure, okay no problem. Tapi benda yang diorang nak suruh translate tu, basically diorang telah diberi perkataan Arab, a swear word, a bad Arabic word. So budak-budak Arab ni tak mahu mentranslatekan perkataan itu. Actually ini is a simple macam budak-budak punya problem, you know. So tapi while all of this is happening, somebody is videoing what's the interaction between them. So one of the Syrian girls tolak this phone. So itu telah menyebabkan it escalated. So dahlah mula bertumbuk, bertolak, tarik hijab, macam-macam lah yang telah berlaku. Actually the whole thing tak berlaku sangat, it only happened for a few minutes, tapi impactnya sangat hebat, menyebabkan Huda telah dipukul berkali-kali sampai lebam. There was concussion. So yang menyebabkan
semua orang marah, ibu bapa di sini marah, ialah cara sekolah menangani masalah ini. So, kanak-kanak yang buat benda ni ialah budak-budak kecil yang memang datang dari keluarga yang bermasalah. Dan ini bukan the first time diorang buat benda ni. Lepas diorang buat inquiry, baru kita dapat tahu diorang memang ada problem pukul orang tua kat town. Buat memang kira kanak-kanak nakal. But this time they pick the wrong victim. You know, all bullies in school, they always pick people who are weaker than them. Betul tak? Dia akan pilih orang special needs ke, orang yang different from them. This time dia pilih budak-budak ni pasal budak-budak ni pakai tudung. Kan? And then, so diorang pilih budak-budak ni, tapi memang sedap lah bila pilih macam ni, dia dah jadi satu isu yang besar. Sedunia. Saya rasa sekolah could have done better. Pasal bila kejadian ni telah berlaku, diorang tak pergi cari, tak call for ambulance, dia orang tak call for ambulance, padahal dah ada head injury kan, tak panggil ambulance, tak panggil mak bapak. Lepas tu one of the parents telah telefon one of the girls to say, nak bagi tahu nanti balik dengan, tunggu mak, jangan balik dengan orang yang selalu dia balik dengan orang lain lah. Tengok anak tengah menangis-nangis. Lepas tu mak ni pun panik, mak datang, lepas tu orang dekat office kata, oh you better bring your daughter to hospital, she could have a concussion. Mak ni lebih panik lah kan. So actually is the way the school handle all this. It's not yang menyebabkan mak bapak ni sangat marah. Dan saya rasa the perpetrators, yang pembuli ni, it is not Islamophobia that has motivated them to do this. Diorang memang nak bully orang, so dia pilih je siapa-siapa yang diorang bully. Dan secara kebetulan dia nampak orang ni pakai tudung lain daripada dia, tapi dia telah pilih orang yang salah, saya rasa. Dan sepatutnya sekolah dari awal dah boleh curb this problem. Bila dah ada masalah maki-maki tu, awal-awal lagi sekolah patut bagi warning, you know, boleh, kalau dah boleh manage ni daripada dia masalah dia kecil, tak akan jadi besar macam ni. So it is very unfortunate. However, having said that, memanglah racism tu di mana-mana pun ada kan. Dan kita, bila kita pakai tudung, kita ni adalah ambassador untuk Islam, betul tak? Orang lelaki Islam, betul, duta. Susah orang nak pinpoint siapa orang lelaki Islam kan, because semua orang pakai baju sama je. Tapi bila kita wanita bertudung ni, daripada jauh orang boleh nampak. So orang boleh target kita kan. So kita buat apa pun, orang akan nampak dengan mudah. Buat baik pun orang nampak, buat jahat pun orang nampak. You know, so betul Nurul. Kita ni macam ambassador lah. So dan kita boleh menjadi target. Dan at the same time, it is the easiest way to do dakwah actually. Kita pakai tudung, all we have to do is pakai tudung, and we do good things, dah terus nampak melambangkan what Islam is without having to cakap banyak. You know, all you have to do is putih sampah ke, pakai tudung putih sampah. You know, itu memang something that you would do anyway dah. You know, that's a good advertisement for Islam already. Kan? Very true. So, Masya Allah. Dan Betul saya rasa Nurul, di Masya Malaysia Allah. mungkin kita tak rasa sangat pasal boleh dikatakan, I mean majority ramai orang memang pakai tudung, dan pakai tudung tu tak ada apa-apa kekangan untuk kita pakai tudung. Tapi banyak, you know, all over the world banyak negara yang tak membenarkan orang pakai tudung. Contohnya of course di France, Belgium, tapi tak payah pergi sejauh. Singapore for instance, tahun lepas baru the nurses boleh pakai bertudung untuk pergi kerja.
tahun lepas. Sebelum-sebelum ni you pakai tudung pun pergi kerja you tak boleh pakai tudung because it's not part of the uniform. So we don't have to go far. The uniform, So yes. so kita sangat privilege lah di Malaysia, kita tak ada masalah itu. Dan di sini alhamdulillah New Zealand diorang memang InsyaAllah. tak dibenarkan untuk they are not allowed to make us take off our hijab. Memang tak boleh. For instance, you nak ambil gambar untuk driver's license ke, untuk passport ke, apa-apa yang when it comes to religious affiliation, diorang tak boleh masuk campur because ini adalah hak kebebasan beragama. So alhamdulillah dari segitu they are very respectful. But I also have to say that kita patut take this opportunity lah untuk orang-orang yang pasal kami minority di sini kan, take this opportunity untuk menunjukkan benda yang baik. Betul. Tak boleh lah pakai tudung lepas tu run a red light bila drive. Pasal tu orang memang nampak sangat lah. Tengok tu mak kita pakai tudung lepas tu langgar undang-undang jalan raya, you know. Tu tak. That's not good lah kan. Betul. Baik. Masya Allah. Okay Nurul, thanks. Satunya I think this is really lah macam kita memang nak tabayun ya, nak tahu betul-betul cerita dia macam mana. So I'm glad that as you said, it might not be due to Islamophobia per se, because kalau that really contradicts lah, because kita rasa macam New Zealand should be our model country lah when it comes to that kan. Jadi okay, so tu satu. Tapi Yan, kita sebenarnya objektif kita punya program ni pertamanya memang untuk increase awareness lah to this incident ya, dan kebetulan kita memang dalam hijab month dan juga mungkin kita boleh learn a lot from this ya kan. Apa lagi yang objektif kita saya akan selain daripada tu? Untuk saya akan explain lah berkenaan dengan perkara huda ni supaya orang lain lebih aware pasal saudara semuslim kita di other part of the world, apa yang berlaku kat atas mereka. Dan sebenarnya saya pun dah terlanjur Dr. Nurul cerita tadi, mungkin kita pun boleh cerita highlightkan sikit berkenaan dengan berlaku kat India, Dr. The recent event di Karnataka. Sangat menyedihkan sebab these Muslim students telah dihalang untuk masuk ke universiti, college mereka sebab mereka berhijab lah. Dan sama ada diorang tak dibenarkan masuk, dan kalau nak masuk kena buka tudung. Dan I think because of that pressure, some sisters memang buka dan terpaksalah buka kan. Dan ada juga event yang kita nampak viral video yang mana seorang wanita Muslim India yang telah diintimidate oleh hundreds of Hindu extremist, male Hindu extremist. Tapi dia dengan gagahnya berjalan dengan canting dia, Allahu Akbar. Dan ada interview susulan kata kat dia tak takut kepada sesiapa melainkan kepada Allah SWT. Jadi statement hijab itu sendiri telah mengangkat martabat wanita. Dia macam menjadikan, dia sangat kuat. Kita pun tak tahu dari mana semua kekuatan dari Allah SWT. Tapi somehow with your hijab, dia telah menjadikan dia untouchable, unbreakable macam tu. Dan kita sebenarnya sangat nak grab this spirit. The spirit that our sisters have, yang bila mana mereka diasak macam tu, mereka masih boleh garas. Sebab kita di Malaysia, macam Kak Nur cakap tadi, kita tak ada apa-apa threat. Kita boleh lah nak design macam mana, nak beli tudung apa kan. Setiap kali ada apa keluaran baru, kita pun nak beli yang tu. So there's no problem with that. Tapi for some of our sisters, just to have this headscarf on their head adalah satu struggle yang sangat kuat. Dan kita nak dia punya spirit ni. Kita merasakan diorang punya kesusahan tu sebab bertepatan dengan hadis Nabi SAW. The ummah is like one body. Kan? Satu ummah ni seperti badan, jasad. Dan sekiranya satu bahagian tu sakit, dia ada parts of the body also will feel the pain. Jadi kita merasakan solidarity lah dengan our sisters around the world. Dan event-event yang lain seperti di France. Saya teringin nak cerita kat Dr. dan Kak Nur ni lah pasal berlaku yang dekat France ni. Dia sebenarnya sangat menyebabkan saya berfikir panjang lah, because diorang sedang dekat parlimen diorang sedang macam nak laksanakan macam some sort of vote ataupun nak pass the bill untuk ban hijab ni dekat event, sports event. So saya fikir macam
threat apa lah yang hijab ni boleh pose sampai kat parlimen pun nak discuss kan. It's just a simple thing as a piece of cloth. Tapi dia sebenarnya kalau ikutkan, kalau macam itulah gayanya, nampak sangatlah hijab kita misalnya memberikan satu impact and impact yang sangat kuat. Dan our respect to our sisters there yang sangat remain dengan dia punya hijab kat sana despite all the struggles and intimidation. Okay, itu yang saya boleh cerita. Tapi Dr. Ha mungkin akan teruskan juga macam Dr. Ha yang dah lama berkecimpung mendidik ramai youth kan. Kita macam mana kita nak motivate our Muslim youth ni untuk to steadfast in the Islam and their Muslim identity. Dr. Ha mungkin. Thanks Yan. Nurul, satu lagi objektif kita punya slot ni juga adalah untuk memotivasikan khususnya sisters di Malaysia yang tidak ada mengalami halangan itu untuk mengambil tadilah macam yang kata kan, mengambil spirit tu ya, mengambil semangat daya juang, bahawa kadang-kadang bila kita minority, the hijab become a political statement, you know, it's an identity. Dan oleh sebab tu apa yang berlaku di New Zealand, apa berlaku yang di India, di mana saja tempat di mana adanya isu tentang hijab itu, kalau kita lihat dia merupakan seolah satu representatif terhadap Islam, macam yang Nurul kata. I like your statement when you say dengan hijab ni you tak payah cakap pun, you just need to smile and treat a person dengan akhlak yang baik. Itu pun dah memberikan sisi yang sangat baik tentang Islam kepada orang tu. In fact, that might be the only Islam tinggi yang orang tu ada contact with, yang lain tu tidak kan. Jadi so itu masya-Allah peluang tu ada untuk ni. Dan Nurul, satu lagi sebelum Dr. Har buka juga, ni nak minta lah kepada rakan-rakan kan, kalau boleh bagi tahu dekat siapa yang mungkin kita rasakan boleh mendapat manfaat daripada kita punya perbincangan ni. Dan kalau ada persoalan tolong letak dalam komen tu mungkin nak bagi kata-kata semangat untuk Dr. Nurul dan yang lain sebab kita punya slot ni sebenarnya kita memang akan record dan juga kita akan pastikan ianya juga available untuk orang lain yang mungkin tak bersama ni kan. Jadi so kita nak pastikan bahawa paling tidaknya kita membuat muhasabah dan refleksi, contemplate sikit apa sebenarnya objektif kita bertudung ni. Dan sebenarnya kalau di Malaysia ni agaknya benda tu tak berapa important. Semua orang dah bertudung kan. So pelik pula kalau kita tak bertudung. Dan akhirnya Nurul dan Yan, kita dapati makin lama pelan-pelan tu makin, walaupun dia bertudung tapi mungkin tadi tu dia tak pula menjaga aspek-aspek lain yang harusnya menunjukkan ciri-ciri cara hidup Islam yang baik tu. Jadi itulah yang berlaku bila kita dalam konteks majority. Tapi dalam minority macam Nurul setiap kali nak pakai tudung dan keluar tu, you are doing it deliberately dan mesti tanam niat tu. Kalau Dr. Har pun kalau pergi kat overseas kan, dia lain sikit dia punya semangat pakai tudung tu dengan kalau di sini. I have to be very honest kan sebab kat situ kita get reminded, ya Allah, this is a part of wanting to be abdi kepadamu, serving you ya Allah, and please accept this as my servitude. Dan dia ada niat macam tu. Dekat Malaysia ni takkan tak niat macam tu. Ada niat tu tapi dia punya zoom untuk dia punya rasa tu kurang samalah. Kan? Jadi apa pandangan Nurul tentang aspek niat tu tadilah, insya-Allah. Saya teringat masa saya mula-mula pakai tudung dulu, umur saya 14 tahun. This was in 1987. Tak tahulah ada orang yang kat sini tak lahir lagi pun kot 1987. So masa tu tingkatan 2. Tapi boleh kira dengan jari berapa orang dalam kelas yang bertudung. At that time. Kalau zaman Dr. Ha sekolah dulu pun mungkin lebih lagi kurang daripada Dr. Ha seorang je yang pakai tudung dalam kelas. So 1987 tu tak pun not even half of my classmates pakai tudung. So it was quite a big statement change lah, nak tukar nak pakai tudung ni kan. Yes, pasal bila nak pakai tudung tu kita kena
tukar semua kan, baju tangan pendek dah tukar, kena pergi shopping lah basically kan, kena beli baju tangan panjang semua, kan takkan nak it's a big change, which I rasa masa tu sekolah asrama ke sekolah? Saya public school. Sekolah harian. Sekolah harian, yes. Lepas tu dan memang pergi jenis yang Friday tak pakai tudung, by Monday pergi sekolah pakai tudung. So semua orang macam wow, tukar image. Macam drastik gitu. Tapi saya rasa macam sekarang ni boleh dikatakan semua orang pakai tudung dalam kelas tu. Bila you tak pakai tudung kan macam you are the odd one out. So mungkin orang pakai tudung tu to be more accepted. You know, for some people lah, bukan semua. Mungkin untuk setengah-setengah anak-anak the teenagers, for them mungkin pakai tudung tu pasal semua orang lain pakai tudung. So dia tak naklah jadi yang orang yang pelik dalam kelas, so dia pun pakai tudung. So kesian juga bila niat tu ialah untuk diterima. You know, tapi I think when you are a teenager, that's the thing kan, you want to be accepted by your peers. But that's the thing I wanted to share the journey my daughter went through. Pasal Sofia dia pakai tudung masa dia masuk year 9 sekolah menengah. So masa sebelum tu sekolah intermediate dia tak pakai tudung. So first day dia nak pergi sekolah nak pakai tudung. After a long holiday, kira first day of school lah kan. Dia punyalah nervous, dia takut apa agaknya kawan-kawan dia akan rasa kan. Because tiba-tiba dia datang, she is the only hijabi at school. So sangat-sangat nervous. Sebelum tu kita memang dah tanya cikgu. Pasal it's not part of the uniform kan. So tanyalah cikgu nak pakai tudung colour apa, boleh ke dia nak pakai tights, you know, pergi sekolah. Pasal uniformnya skirt kan. So boleh ke dia nak pakai tights tak tutup kaki kan. So cikgu sangat supportive of this. So tapi budak-budak umur 12 tahun, 13 tahun ni, diorang kan, Sofia datang je to her group of friends, just look at her. I think it probably take them 5 seconds. Tengok, terus cerita. I went on a cruise during the holidays. I went and cerita pasal holiday dia buat apa. Tak ada kisah pun tentang perubahan appearance in Sofia. Lepas tu Sofia this is her 5th year in school. And dah 5 tahun dah dipakai tudung pergi sekolah. Semua orang dah tak ambil pot lah. Basically she's one of them. And sampaikan cikgu akan bawa kalau ada orang budak baru yang nak pakai tudung. Yang pakai tudung, yang pelajar baru berhijab ke sekolah tu, dia orang akan bawa pergi jumpa Sofia, tunjuk ini contoh nak pakai Masya Allah. warna apa, what colour hijab tu. So dia yang start dia the only one. Dia contoh lah basically. Dia contoh lah. Template. Yes, tapi memang susah when you are the only one. Bayangkan dalam satu sekolah tu you seorang je yang pakai tudung. Memang that you are that young. Kalau dah tua macam kita, macam okay, for me, I come to a stage, I don't care orang nak kata apa pun, gasak lah, I'm gonna keep this on. No one can say anything because I'm in my 40s, you see. But when you are 12, 13, you want to be accepted, and when you are the only odd one out in school, it's really hard. So I take my hat off to her. I think she's done very well. Of course. And she's a head girl now, isn't it? Masya Allah. She's the head girl at school and she's the only She brought to the editor of Otago Daily. Yeah, and semalam Dr. Nurul share dengan Dr. Har, Sofia punya letter which was actually published in yesterday's daily, Otago Daily News. Memang tabik lah, about the event in Otago Girls. Jadi I think macam Sofia has memang nampak lah, I kata insyaAllah, she is actually the kind of, congratulations Nurul dan Haizal for raising up such a leader in such a young age and very opinionated, and I think those are things yang buatkan dia rasa sangat yakin dengan diri dia. Dr. Hari just nak share sikit, when I was in Form 1, that was 1979, so most of you tak beranak lagi lah, tak lahir lagi. So Dr. Har, Form 1 tu memanglah masa tu sekolah rendah tak ada lagi yang pakai tudung, So Dr. Har, my father was a qadi, and then pergi sekolah tu
kita kan pinafore biru tua kita tu, tahapnya panjang, bawah lutut, you know, and then pasal tak boleh pakai tudung lagi mesti kan. Tapi bila form 1, sekolah menengah dah boleh pakai tudung kan, dengan uniform pakai tudung macam sekarang ni lah. And then I told my parents semua, kata masuk sekolah asrama dan Dr. pergi sekolah asrama penuh masa tu, Sri Putri, memang nak pakai tudung. So masa orientation kan Yan dengan Nurul, Dr. dah pakai tudung, and kakak-kakak senior ni, ada matrik tau, matriculation ni memang ramai lah yang pakai tudung yang nak masuk UKM ni kan. Dia macam panggil I and then dong kumpul tu, ni nak tanya adik ni, betul kan nak pakai tudung ni tu kan. Sebab dia budak form 1 mana ada yang nak pakai tudung. Ya, saya nak pakai tudung. Lepas tu ada buat pinafore tak? Atau tak ada, saya buat semua baju kurung dengan tudung. Okay, dia kata. So and then my friends lah kata, one of my friend tu Nurul, dia tak tahu yang kenapa pakai tudung ni, satulah. Kemudian dia ni, I think she was born in UK macam tu. Lepas tu balik kat sini, masuk Sri Putri. I remember she followed me around tau. Lepas tu I kata, kenapa dia ni? So kan kita dah balik prep tu, masuk dalam asrama tu, Dr. buka tudung lah kan. And then dia terkejut sangat. Dia kata, Halina, you have such beautiful long hair. I thought you are bald. dia ingat Dr. ada botak tu pakai tudung tu kan. So I said, no. And then dia tanya inilah cepu mas punya question. Why on earth are you covering your beautiful hair? So daripada form 1 tu Dr. Har kena tahu surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59. Dr. Har memang kena tahu tu, because I said this is actually where, you know, I believe, I percaya this is actually what is required of me. Oh, dia kata. And then there's a lot of educational moment lah yang Dr. Har with my tudung tu. And then one day tu, one of my friends, dia kata, you know what Har, you are pretty tau. Kalau you tak pakai tudung, you lagi cantik, dia kata. Oh, macam tu, macam mana nak jawab tu. I was only 13 kan. And I was the only one pakai tudung. So I said, well, I guess itu, I jawabkan apa yang dengan ni Nurul, I kata, well, as you know that beauty is in the eyes of the beholder. Oh, masa tu kemarin lah cakap. I don't know where I read about it. I said, so I think cantik tak cantik tu ikut mata kita. Itu dah. Lepas tu kan, and then another friend dia tanya, you tak rasa pelik ke you seorang je pakai tudung? So I can relate to Sofia, you know. Tapi Sofia tu dia memang budak-budak New Zealander semua tu. Memang bukan ni. I ni Melayu pesek hidung macam I juga kan yang tanya tu. So dia kata kan, you tak rasa awkward ke you seorang pakai tudung? And then kan, I do not know how, tapi I jawab macam ni. I said, you know what, ramai-ramai ni I seorang je anak qadi. So this is how I you know, I pakai tudung mula tu to honor my father actually. Bukan lillahi ta'ala tu sangat pun kan. Because and then I kata, you all yang lain bukan anak qadi, so you can actually wear whatever you want, but not me. So now kan, Nurul, I'm gonna start after this. As a parent now kan, I was wondering, how did my parents actually kan, what did they do to actually instill such an izzah, kita panggil kan, satu rasa identity, dan bukannya bangga diri tak. I don't feel that I'm better and holier than any one of my friends, no, but I just want to be me, and this is me. And since I anak qadi, so this is me. Macam tu lah kan. Because at 13, and that is also what Sofia actually went through. At that age, you memang nak, kalau boleh diterima oleh kawan-kawan. And then macam cakap tadi lah, pakai tudung sebab mana. Tapi instead bila you seorang je pakai tudung, you have to be steadfast saying that this is me. You accept me or you don't, but this is me. Gitu kan. Jadi Dr. Harrison ni salah satu lah objektif kita berbincang ni Nurul dan Ian. Sebab we never actually discuss about our tudung macam ni tau. Kita semua assume semua orang tahulah kenapa dia pakai tudung. Tapi kalau kita tanya stop anyone by the roadside, kata apa dia ayat Quran yang kata you kena pakai tudung ni, memang menggelabah je lah. Tak tahu pun. Kan? Okay, sorry. Jan, maybe Jan. Saya sebenarnya nak tanya Kak Nurul lah kan. Kalau siapa yang tak tahu, Kak Nurul ni lah prinsipal kepada Sunday School di Masjid Al-Huda di Dunedin. Jadi Alhamdulillah, Kak Nurul has provided a platform kepada ramai students ataupun sesiapalah yang nak volunteer di Sunday School tu. Dan di Sunday School ni banyak menempatkan ramai Syrian refugees. Jadi Kak Nurul, boleh tak Kak Nurul share sikit ke audience kita what your experience so far, dan setelah nak tahu adakah Sunday School
saya melihat Sunday School ni macam satu effort untuk melahirkan izzah, perasaan bangga beragama Islam tu, sebab di sini dia bertemu dengan kawan-kawan yang Muslim kan, sama-sama cover their head. So maybe Kak Nur boleh share sikit your experience with Sunday School with the audience, insyaAllah. Okay, insyaAllah. So, saya mula jadi pengetua Sunday School pada tahun 2015 masa saya datang semula ke sini untuk kali kedua. Masa sebelum tu, anak-anak pergi attend Sunday School. Saya tak join. So, tahun 2015 tu sebelum balik sini lagi, orang sini dah tanya kalau saya nak jadi pengetua yang best tu, atau yang tak best tu. Saya tak pernah jadi cikgu, saya bukan ustazah, tak pernah pergi sekolah Islamic school, saya bukan pergi sekolah agama. So bila orang suruh jadi pengetua tu macam betul kan. Tapi I see it as this way, saya ni more of administrator, because sebelum ni yang jaga Sunday School was Pakcik. So Pakcik ni dia susah sikit nak liaise, nak berkomunikasi dengan cikgu-cikgu, pasal kebanyakan cikgu-cikgunya perempuan, uni students. So I felt that I was in a better position, because bila saya reach out, macam contohnya saya reach out masa Izian datang, saya pergi tanya Izian, Yan nak tak jadi tolong ajar dekat Sunday School? Yan pun busy sebenarnya Kak Nurul. Kita tak apa, datang sebulan sekali pun tak apa, you know. So saya pun cubalah solicit orang ni lah, orang tu lah. So most of our teachers, uni students, nenek-nenek, mak-mak, tapi semua orang busy, takkan nak datang setiap hari Ahad, pasal kita punya kelas hari Ahad pukul 10 pagi hingga Zuhur. So tak lama pun, dalam 3 jam macam tu. Tapi to ask for people to volunteer their time every Sunday tu, is a lot lah kan. So usually orang datanglah bila yang boleh. So basically saya punya kerja ni cuba nak make sure cukup cikgu untuk pelajar-pelajar. So masa saya mula start, kita ada 31 orang pelajar. Saya ingat lagi tahun 2015. 31 registered students. When at the end of our last registration, we had 150. Ramai sangat ramai dah. Sampai tak boleh dah manage. Kadang-kadang triple the number. Bila cikgu tak cukup, ya Allah, huru hara. Tapi to me it is a good platform, because anak-anak ni semua kan pergi sekolah biasa. So diorang nak jumpa other Muslim students, Muslim children. Kadang-kadang kalau parents bawa pergi rumah kawan macam tu adalah, boleh lah kan. Tapi this way is good. Anak orang Bangladesh akan jumpa anak orang Syria, akan jumpa anak orang Indonesia, akan jumpa anak, you know, so and then semua orang akan belajar benda yang sama. You know, we all learn in English, unless baca Quran tu bukan in English lah, tapi the other fardu ain apa semua kita belajar in English, which is good. Pasal anak-anak ni bila nanti diorang ditanya oleh kawan-kawan, kenapa you puasa? Dia kena boleh jawab dalam bahasa Inggeris pasal dia di sini, dia tinggal sini kan. Tapi I have to say, sejak COVID ni kita tak ada kelas pasal tak boleh nak keep to the standards, the SOP. So kita dah lama tak ada kelas. So semua orang sangat rindu Sunday School sebenarnya. So nantilah hopefully lepas Omicron ni. Sekarang New Zealand tengah teruk sangat. Apparently our R value is one of the highest in the world. Yesterday 13,000 in a country of 5 million. 13,000 cases yesterday. Tapi yang masuk hospital ni tak ramai, yang meninggal tak ramai, alhamdulillah, because the vaccination rate is very high. But still, itulah, tunggulah the pandemic is over ni, kita akan start balik, insyaAllah. InsyaAllah. So itulah cerita Sunday School. Memang best. Yang banyak tolong. Betul. One of the things that I miss most is that Sunday School. Budak tu Masya Allah, sangat adorable. Saya nak cerita pengalaman saya. Saya ingat lagi nama Hussein, one of my favourite students, Hussein. Nama dia bukan Hussein tau, Dr. Ha. Saya baru tahu nama saya bukan Hussein. Masa saya suruh tulis colour, buatlah corak kan, dah siap latihan dia. Dia lukis, saya kata, you can design however you want. Lepas tu dia lukis apa tau? Dia lukis bendera country di Syria. So that tells you how they long for their country. Dia orang nak balik sebenarnya. Regardless
New Zealand memang negara yang yelah semua orang suka New Zealand, tapi dia takkan sama perasaan dengan, dan nama dia Hussein tu bukan nama dia, dan sebenarnya dia ambil daripada nama uncle dia yang meninggal di Syria. So memang moving time for me masa tu, tapi saya sangat terima kasih dekat Nurul provide me this opportunity. Dan walaupun saya dah balik Malaysia, saya memang teringat dekat anak-anak Sunday school tu. Dulu memang insyaAllah rezeki insyaAllah boleh singgah lagi kat Nurul insyaAllah. Dah tahan, dah besar. Pasti dah besar Hussein tu. Sekarang. Betul dia. Actually kita bila pepatah Melayu kata hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. I think you will realise that bila kita pergi berjauhan macam ni lah. What I remember about Dunedin would be the weather. Pagi tu cerah. Kita tengok kan petang dah ada windy, dah terbalik-terbalik, dah turun sampah kan. Jadi so and then Dr. Har ada satu Nurul, that's why I cannot agaknya migrate to another country. Dr. Har homesick. My homesick tu, dia bukannya bila sampai tempat tu homesick. Masa dekat KLIA tu dah homesick dah. Masa nak pergi tu. Saya ingat pengalaman Dr. Har, rindu Ustaz Zul. Kan? Sampai di dinding. Itulah ya Allah. Masa tu kan I was doing my sabbatical. I was away for almost 2 months. And that was the longest lah. Dia macam ni kan, agaknya satu lagi bahasa cinta Dr. Har ni physical touch. You know, and then of course kebetulan pasangan ni Dr. Har Ustaz tu dia quality time. So setback untuk pasangan yang macam ni, Nurul ni cerita lain tak sikit lah ya. We all tak boleh PJJ, tak boleh berjauhan sebab you cannot touch and you cannot spend time tau. Tapi ada orang yang boleh kan. So Masya Allah lah Dr. Har rasa mungkin of course kalau misalnya berjauhan ni pun macam ni kita boleh berhubung kan. So tapi itulah. So agaknya Allah macam banyak lagi nak cakap tapi you know kita eloklah sejam saja kan. Boleh welcome our audience pun ni Sunday. Untuk share their thoughts berkenaan hijab, berkenaan Muslim identity. Silakan komen ataupun tanya soalan pun boleh insyaAllah. Dah ramai dah join. Dr. Har tengok macam tak ada soalan. Tu cumanya macam join saja. So tak apa. Ini baru first time. Tapi kan Nurul nanti Akademi Dr. Har dan Mizan mungkin kena buat sesi-sesi perkongsian macam ni agak agak kerap juga and then I was thinking macam nak linkkan anak-anak remaja kita kat sini ni dengan your Sunday Sunday school punya. So masa Dr. Har dulu ingat lagi we have pen pal. Ingat tak? I tak tahu about Nurul tapi macam Dr. Har dulu. Dr. Har I have at least 5 ke 6 pen pal. 2 kat UK, I think dekat US ada 2 lagi kan, ada tu one of the European country, I think from Norway macam tu lah tau. Of course we write lah kan and then but that actually is very enriching tau. So kan most likely kita can work that out and then sebenarnya we are trying to capture anak-anak kita yang mungkin Gen Z ni sebenarnya Nurul, Sofia punya batch and the one yang memang true digital natives and they interact. Of course dekat Facebook tu memang taklah dia orang rasa Facebook tu dah dinosaur lah kan. Dekat IG ni pun tak ramai juga. They prefer short input like macam dalam TikTok ke kan. Jadi so yang itu tu agaknya we should work out something so that anak-anak ni boleh boleh merasa cabaran to become Muslim in other countries when you are minority. I think that is something important and then anak-anak yang di macam Sofia dan kawan-kawan yang ada di minority places tu pun they might spend time macam Sofia boleh balik kampung tapi mungkin ada orang lain yang boleh datang Malaysia. I remember anak-anak my friend yang kat UK tu sangat suka balik Malaysia ni, datang Malaysia ni sebab semua halal kan, McDonald halal, KFC halal, semua halal kan. Jadi so I think this is something very important lah in this current punya situation. Okay, so agaknya Dr. Har nak bagi pada Nurul maybe macam 2-3 minutes for you to wrap up. Nurul silakan. Okay, terima kasih atas perkongsian semua. Satu saya nak
even though it is a bad thing, tapi ia telah membuka mata dan minda pihak sekolah, politicians kepada the importance of social cohesion daripada peringkat sekolah lagi. Kita orang dah lama dah war-warkan benda ni, cuba bagi tahu, tapi selepas kejadian ini kita boleh nampak mereka lebih interested untuk cari jalan untuk membolehkan social cohesion ni jadi lebih hebat lah. What we want here in New Zealand is for orang yang berhijab ni to be normalized. Because kalau kita tengok berita ke, tengok advertisement ke, susah nak nampak orang pakai hijab. Mungkinlah kerana kita sangat minoriti di sini. Tapi kalau dia dinormalizekan sedikit sebanyak dari peringkat sekolah, jadi benda tu tak akan jadi satu benda yang pelik. Dan it has to be a two-way street. Kita juga nak anak-anak Muslim ni tahu mengenai agama-agama lain. Pasal dekat Malaysia, kita memang dah diindoktrinate daripada kecil. Kita ada Cina, India, Melayu. Dan kita tahu orang Cina apa dia punya adab-adab dia, kita dah tahu daripada awal kan, kita raya Cina, kita cuti, di Deepavali kita cuti. Tapi kat sini bab-bab agama dia orang sangat naif. They don't know. So dia orang tak tahu Hindu tu tahu apa, dia orang tak tahu, they don't know. So this is the next step that we want to do supaya semua orang lebih tahu, supaya boleh ada toleransi gitu. So insyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay, terima kasih Nurul. We really enjoy our session with you. We should have more. Okay, salam kat Dr. Haizal dan Kak Sofia. Agaknya tu, kalau maybe kan Yan, kita so we don't mind. I pun suka juga kan. So yang Yan ni, Nurul, imagine Yan ni yang daripada introverted tu dah jadi extroverted introvert dah. Okay, so kan I think satu lagi agaknya kita maybe can have where we invite Sofia and maybe with our junior punya sisters to have interaction juga, then that one we can actually work out, insyaAllah. So thanks ya Nurul. Yan, you want to say anything, Yan? Okay, terima kasih Kak Nurul. Bagi saya, insiden yang berlaku kat Huda ni sebenarnya reminds me of the incident of March 15 yang berlaku ketika saya berada di sana lah. Kak Nurul pun memang terkesan, kita semua terkesan. Dan bagi saya, the outcome of that March 15 was that kita rasa orang sekeliling dah start faham pasal Islam. Kita rasa saya masih ingat lepas vigil tu, Kak Nur pun pergi, vigil tu kita orang ni, Muslim ni, we were allowed to pray in front of thousands of people. Azan was allowed to be made echoing dekat satu stadium tu. Dan masa tu memang satu perasaan izah yang tak dapat digambarkan. Sangat bangga. Kita tiba-tiba kata, sorry nak lalu depan ramai orang tengah duduk kan. Sorry sebab kita nak solat. So kita nak solat sebab kita orang kena solat depan dia orang kan, dibenarkan sebab the incident was that orang tengah solat sembahyang Jumaat dan this terrorist, bayangkan from Dunedin boleh drive sampai Christchurch hanya untuk membunuh 51 Muslim ketika sedang solat. Jadi kita dibenarkan untuk solat pada ketika itu. Jadi outcome selepas event tu, saya harapkan community di New Zealand ni dah menerima lah. Tapi bila berlaku kat Huda ni, cara digambarkan tu macam Islamofobia, jadi agak sedih lah juga kan. So just like what Kak Nurul said, saya memang dah lama tinggal New Zealand, tapi part of me still there. Jadi kita rasa sedih juga. Yes, of course. Cuma kita harapkan insiden macam ni bila dah sampai ke national level, Muslim sisters ni lebih dijagalah. Sebab kita pun tak tahu Dr. Ha pun akan travel dekat overseas. Kita pun tak tahu di mana negara mungkin kita akan migrate ke whatever. Tapi setiap orang pada kita wajar untuk di-respect. Kita patut diberikan hak untuk express kita punya identity tanpa merasa intimidated. Bagi saya kita perlu bagi ruang untuk orang be their authentic self dan tidak menyebabkan mereka merasa being oppressed. Itu yang masalah yang saya rasa perlu yang tu cuba siapa insya-Allah. Masya-Allah. Okay. Betul sangat tu Yan. And we have to play our own small parts in this kan. Maknanya Dr. doakan Nurul teruslah ya. I think there's so many things boleh buat sebab
I have been raised up in an all girls school juga, Sri Putri, and currently Nurul and Yan dah jadi Putri Alumni punya presiden. I was even thinking kalau kita dah boleh move around nanti, macam nak propose kepada Sri Putri being an all girls kan, untuk buat maybe visit to Otago Girls School ke, and then you will see the whole 30 of them wearing hijab, and interacting, and of course the Otago Girls School pun agaknya boleh datang ke Sri Putri. So I think there's so many things we can do actually, Nurul, and I'm sure kalau misalnya the spirit is more of inclusivity. And this can be done at many level, insyaAllah. Yes, Nurul, just bear that in mind. So tu saya nak minta semua yang bersama ni untuk mendoakan, ya. And maybe lepas kita habis live ni, you can maybe write down somewhere what is your part actually, in actually enriching all this experience, for our Muslim young girls and even the non-Muslim, so that justice for Hoda tu, kalau siapa yang belum sign lagi, you can sign. It becomes so, cepat sangat dia punya ni. And it was actually started by one of the student in the school. Betul, yang tanya tadi. Siapa started the justice for Hoda? Dan bukan pelajar Muslim pun. Kawan Huda who is non-Muslim. Dia yang started it. So, Right. Yeah. I think that is the beauty of it pula. I mean, kalau naturally kita mungkin ingat the Muslim will start the petition kan, but it's not. So that is actually the beauty about what happened in New Zealand sebenarnya. So Nurul, insyaAllah, there are reason for, a good reason that Allah send you there with the whole family kan. InsyaAllah. And insyaAllah, kalau siapa yang nak pergi dinner ke agaknya, tu ada Nurul kat situ. Okay. I pula yang promote homestay dia. Okay. Anyway, so insyaAllah kita jumpa lagi. Ya. Okay. Wabillahi taufiq hidayah. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, signing off. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.